Kita saksikan satu perubahan kejutan, kemudian pemerintahan berterusan dan ada rekod yang kita rasa membanggakan, cara kita menguruskan kewangan yang lebih ketat, lebih bertanggungjawab. Kita mewarisi satu sistem kewangan yang lemah kerana hutang bertambah dan terlalu banyak skandal kewangan, bukan saja YMDB tapi yang melibatkan Felda yang diasaskan oleh Tun Abdul Razak almarhum, dan kemudian menjadi suatu beban kepada ratusan ribu peneroka. Oleh yang demikian, tumpuan terlalu banyak kepada cara memperbaiki dan menguruskan, dan saya lihat dari segi rekod banyak yang perubahan-perubahan dibawa, tetapi tentunya ada beberapa kebimbangan, keresahan kerana ini kali pertama di mana dilihat penyertaan rakan-rakan bukan Melayu dalam kabinet, dan ini menimbulkan suatu isu besar perkauman dan sensitiviti agama. Dan saya tidak boleh nafikan bahawa ada juga beberapa kekurangan di pihak kita kerana kadang-kadang kurang sensitif dalam beberapa kenyataan kita. Keduanya, beberapa program kepedulian rakyat itu tidak dilakukan secara lebih agresif, terlalu banyak pertimbangan dan sebagainya, dan oleh itu ini dijadikan satu bahan kempen keras untuk menyergah kerajaan Pakatan Harapan. Tapi untuk menyatakan ada kecuaian ataupun salah guna kuasa, itu tentunya tidak dapat kita terima, ketimbang atau berbeza dengan apa yang berlaku sebelumnya. Saya sendiri tidak terlibat dalam kerajaan, malah tidak dirujuk untuk pandangan atau dari segi dasar atau pelaksanaan. Jadi saya tentu terkeluar daripada keputusan-keputusan kerajaan umumnya dalam Pakatan Harapan pada ketika itu, tetapi secara objektif kita harus pertahankan apa yang benar, dan untuk menyatakan bahawa Pakatan Harapan itu mengenepikan masalah Melayu, bahasa, budaya, dan juga hak keistimewaan atau kedudukan agama itu diteruskan. Katalah kalau kita bandingkan sekarang, katalah kalau kedai judi dan arak dibuka sekarang, kalau kerajaannya Pakatan Harapan, habis kita akan separuh dikafirkan atau disergah. Tapi sekarang nampak saya dah lunak saja boleh diterima. Jadi maknanya kita harus bedakan di antara fakta yang benar dan mitos yang dihebahkan. Kita harus gunakan, manfaatkan waktu kita, termasuk bulan Ramadan ini, untuk menilai kebenaran dan kenyataan, dan tidak hanya propaganda. Umpamanya, bayangkan beberapa hal yang berlaku sekarang kalaulah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Saya sebut tadi kilang arak, pusat perjudian, beberapa keputusan lain lah yang kita dapat lihat saban hari. Parlimen tidak bersidang seperti mana yang sewajarnya, akan dihukum begitu keras oleh pemimpin politik pada ketika itu. Tetapi ini oleh kerana dilakukan oleh Perikatan Nasional dan oleh parti-parti yang parti Melayu lah, maknanya hal-hal yang dianggap curang dulu dimaafkan. Sebab itu dalam Facebook Live ini berulang kali saya tekankan di antara keperluan kita mempertahankan prinsip dan membedakan faham perkauman dengan faham keadilan dan kemanusiaan, terutama yang diterapkan dalam Islam.